Saya Dr. Rushmini. Saya ialah seorang doktor, perunding kecantikan dan penggemar makanan yang lazat dan berkhasiat. Jangan lupa subscribe Dr. Rushmini Storytime, like, share dan tekan notification untuk info yang menarik. Assalamualaikum. Kembali bersama saya Dr. Rushmini dalam Dr. Rushmini Storytime. Pada hari ini kita akan membincangkan lebih banyak topik yang menarik. Jika anda suka dengan topik-topik kami, sila like, share, ring our bell dan anda juga boleh berhubung dengan kami. Pada hari ini, doktor nak bincangkan satu tajuk yang selalu orang tanya tentang luka, masalah luka. Bila orang kena kencing manis, biasanya luka dia akan lambat sembuh, kan? Kalau orang yang kena kencing manis datang ke klinik pun, doktor akan tanya soalan pertama, bila luka tu macam mana? Adakah lambat sembuh ataupun cepat? Doktor nak tahu macam mana keadaan luka dia, kan? Okay, ada orang kencing manis kata luka dia cepat sembuh, ada yang kata luka dia lambat sembuh. Jadi soalnya, mengapakah luka lambat sembuh? Itu yang kita nak bincangkan pada hari ini. Okey, apabila seseorang itu mengidap masalah kencing manis, kita tahu dalam tubuh dia mempunyai gula yang tinggi. Okey, gula yang tinggi ni apa yang berlaku, apa yang gula ni buat ialah dia merosakkan saraf-saraf dan juga salur darah. Akibat daripada kerosakan pada salur darah yang kecil, yang halus, yang dipanggil sebagai kapilari ini, menyebabkan tisu-tisu tidak boleh tumbuh dengan sihat. Okey, kapilari ini sebenarnya sangat penting sebab dia membawa darah, dan dalam darah tu ada apa? Ada oksigen, kan? Ada zat makanan, ada nutrition, kan? Kepada tisu. Jadi, tisu-tisu boleh sembuh dan tumbuh dengan cantik apabila mempunyai salur darah yang mencukupi. Sebab tu kalau kita tengok orang kencing manis, luka dia tu agak pucat di keliling luka dia tu. Itu menunjukkan salur darah tu tidak aktif dekat kawasan situ. Jadi kalau tak ada salur darah, macam mana luka tu nak sembuh? Okay, contoh yang paling baik, luka yang tak sembuh, bila kita bertindik telinga. Okay, bila kita bertindik telinga, kita letak satu macam kata subang ke, kan, anting-anting, dia menghalang daripada tisu-tisu tu bertaut. Kerana apa? Bila dia duduk kat situ, dia menghalang salur darah tu daripada sekulit, kan? Jadi akibatnya lubang tu akan heal, tapi bila kita cabut dia dah ada lubang sebab dia dah sembuh, tetapi kawasan yang tak ada salur darah tu, yang kita tahan tu, dah menjadi satu lubang, kan? Kalau kita tak letak macam kita cucuk, lepas tu kita tak letak apa-apa, dia akan bertangkut baliklah, disebabkan oleh adanya kapilari kecil ya, yang menyebabkan salur darah tu hidup balik dekat situ, kan? Jadi maknanya luka ni boleh jadi non-healing. Luka yang non-healing sekiranya salur darah tidak cukup pada kawasan tersebut. Jadi ketidakcukupan salur darah ni boleh jadi sebabkan gula yang berlebihan. Sebab gula tu kan tajam, dia membunuh salur-salur darah di dalam tubuh. Jadi langkah pertama untuk kita nak pastikan luka tu sembuh ialah dengan memastikan gula dia rendah ataupun di paras yang normal. Sebab bila gula berada paras yang normal, akan membuatkan kapilari itu boleh sembuh. Jadi kalau kita buat dressing tetapi gula tu kita tak jaga, kan, tak check pun, tak jaga pun berapa gula dia, macam mana luka tu nak sembuh sebab terlalu banyak gula, kan? Okey, yang kedua, gula yang tinggi ini dia merosakkan saraf yang hujung, saraf yang kecil-kecil. Saraf hujung ni adalah deria rasa. Contohnya, bila kita sentuh dengan ibu jari, kan? Kita sentuh dengan ibu jari, dengan hujung jari, hujung jari. Hujung jari ni adalah kawasan yang sangat-sangat sensitif sebab dia mempunyai lebih banyak saraf. Akibatnya, dia tak boleh nak rasa dah. Dia tak dapat rasa macam kita rasa lah, sebab saraf di ujung ni dah mati, kan? Dah dimatikan oleh gula tu. Okey,
Dan kita tahu saraf yang aktif sangat penting bagi penyembuhan luka ke, penyembuhan otot ke. Kalau tak percaya, tengok orang yang lumpuh, yang saraf dia rosak dah. Apa jadi kepada kaki dia bila lama-lama duduk atas kursi roda? Dia akan jadi kecil, ngecil ataupun atrofi sebabkan ketiadaan saraf yang aktif tu kan. Jadi bagi orang kencing manis pula, bila saraf-saraf yang hujung-hujung ni sudah pun atrofi ataupun dah tak aktif, dia juga akan membuatkan tisu-tisu dekat situ mengecut. Jadi dua sebab lah kenapa luka dia tak lambat sembuh. Yang pertamanya sebabkan oleh salur darah dia tu kurang. Yang keduanya sebabkan saraf dia pun dah tidak aktif lagi kan. Jadi kebanyakan orang kencing manis ni dia tak rasa sakit walaupun dia mengalami luka yang besar, tak rasa sakit. Okay, setakat ni ada apa-apa soalan tak nak tanya dengan doktor? Silakan. Okey doktor, saya nak tanya, kenapa orang kencing manis selalu kita tengok dia ada luka dekat bahagian kaki? Okey, itu soalan yang sangat baik. Biasanya orang kencing manis ni takut potong kaki sebab luka selalu berlaku pada bahagian kaki. Okey, tadi doktor dah bagi tahu saraf-saraf pada bahagian jari-jari dia, baik saraf-saraf pada tapak kaki semua tu telah pun rosak dan dia tak dapat rasa. Kalau kita tanyalah orang yang kencing manis ni, bila dia berpijak tu dia rasa macam mana, dia akan bagi tahu kita seolah-olah dia berjalan di atas kapas. Dia rasa macam dia berjalan atas ada tanah yang lembut, jalan atas kapas. Sebab dia tak dapat rasa sebenarnya sensation keras tanah tu. Jadi apabila dia terpijak benda yang tajam pun dia tak rasa. Dia tak rasa, dia terpijak benda yang tajam, paku ke kaca ke, dia tak rasa. Dia rasa biasa je. So bila dia balik rumah dia tengok ada luka. Sebab itulah orang kencing manis selalu bercakap hanya sikit je punca dia, kecil je, tak sangka boleh jadi besar macam ni. Sebabnya dia bermula dengan luka yang kecil. Oleh sebab itu bagi mereka yang mengidap kencing manis, kena menjaga kaki dengan baik. Amalkan penjagaan kaki yang baik, iaitu foot care, di mana kita menggalakkan mereka menggunakan kasut yang menutup, dan menutup keseluruhan kaki mereka. Dan kasut tu tidak boleh tajam dalam bersilan lembut dan tidak melukakan kaki mereka. Foot care dan setiap hari selepas mereka keluar daripada pergi pasar ke mana-mana ke, wajib untuk mereka memeriksa kaki mereka. Dan kalau ada luka, terus letak ubat, terus cuci sebelum adanya infection pada kaki. Okey, apabila berlaku sedikit luka dengan ketiadaan urat saraf yang segar yang baik, dengan ketiadaan salur darah tu, dan ada pula kuman, akan memburukkan lagi keadaan, akan membuatkan luka tu cepat memburuk, menanah dan merebak. Itu yang kita takut. Jadi ingat bagi tips bagi pengidap kencing manis, amalkan penjagaan kaki ataupun foot care, iaitu menggunakan kasut yang menutup keseluruhan kaki. Kalau boleh pakai stocking, that's the best. Pakai stocking. Dan sentiasa memeriksa, cek kaki dia setiap hari. Ada soalan lain? Macam kalau orang tu luka, macam mana nak bagi cepat sembuh ataupun bagaimana kita nak mempercepatkan penyembuhan luka bagi mereka yang mengidap kencing manis? Tips pertama ialah memastikan paras gula yang normal, yang rendah. Sebab kita dah tahu selagi paras gula dia tidak rendah, luka tu susah untuk sembuh kan. Jadi sebab itulah mereka kena yang ambil insulin ke ataupun mengamalkan makanan ubat, kena setiap hari lah. Yang kedua ialah memastikan luka tu dibersihkan dengan antiseptik, sebab kita tak nak adanya kuman yang pada luka tersebut. Dan di klinik di Poliklinik Penawar, saya suka menggunakan laser ataupun terapi cahaya bioelektron atau laser light ni
Sebab bila saya pancar kepada luka tu, dia menggalakkan penumbuhan salur darah. Dia menggalakkan angiogenesis, penumbuhan salur darah baru. Bila salur darah tu tumbuh, dia akan luka tu akan cepat bertaut. Okay, dan of course nutrition yang menggalakkan penyembuhan pada saraf. Sebagaimana yang kita dah tahu, vitamin B sangat penting untuk pemulihan saraf kan, ya, terutamanya vitamin B12. Okay, jadi kita galakkan mereka untuk meningkatkan pengambilan vitamin untuk baik pulih saraf. Dengan cara ini, luka akan lebih cepat sembuh. Okay, ada soalan lagi berikutnya. Doktor ada sebut pasal penjagaan luka tu kan. Dari sisi lain, doktor boleh bagi cerita tak macam mana dari segi penjagaan makanan? Okay, tentang diet ya, bagi mereka yang mengidap kencing manis ni. Okay, diet yang sesuai adalah diet yang tidak meninggikan paras gula di dalam darah mereka. Okay, kalau puan-puan boleh rujuk ya dekat website doktor di www.marisaslimwe.my, doktor ada ceritakan tentang glycemic index makanan. Glycemic index ni maknanya makanan mana yang cepat jadi gula dan makanan mana yang lambat jadi gula. Ya, jadi dia ada senarai dia lah. Jadi kita pilihlah makanan yang lambat untuk berubah jadi gula. Kalau sayur-sayuran ke buah-buahan ke, semuanya mempunyai glycemic index yang sangat tinggi. Contohnya jambu batu mempunyai glycemic index yang rendah berbanding dengan durian kan, contohnya lah. Ataupun anggur mempunyai glycemic index yang tinggi berbanding dengan apple. Jadi kita sesuaikan pemakanan tu dengan orang yang kencing manis ni, kita pilih yang lambat berubah untuk menjadi gula. Begitu juga dengan pemilihan nasi, bijirin yang mereka makan kan. Kenapa sesetengah nasi tu sesuai? Sebab dia lambat untuk berubah menjadi gula kerana dia berada dalam grup glycemic index yang rendah. Jadi kita kena selalu meningkatkan ilmu untuk menjaga kesihatan kita dengan lebih baik. Okey. Baiklah, kalau tidak ada apa-apa soalan lagi, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton. Saya akhiri dengan serangkap pantun. Mengail ikan di tengah paya, mengail dengan joran tembaga. Tuntut ilmu setiap masa, pasti hidup sihat dan sentosa. Jangan lupa subscribe, like, ring our bell, dan anda juga bolehlah berhubung dengan saya dan share lah tips untuk kebaikan bersama.